ma'asil batin, maka maksiat perut, mislu akli riba, seumpama makan riba. Jelas makan riba adalah di antara maksiat perut. Kau tak makan apa? Tak boleh juga. Jangan faham kata makan saja. Ada orang faham dia pakai zahir ayat Quran. Tuhan kamu dalam Quran la ta'kulu riba, mu jangan makan riba. Dia kata tak apa kita ambil riba pun, tapi bukan kita makan, dia pakai ayam, dia mutu, dia kedegaan aja. Tak boleh. Dia apa jua penggunaan tidak boleh. Haram kita mengambil riba, sama ada makan ataupun selain daripada makan. Okey, faham? Tu mengganggu. Cuma aku nak tahu ada dok pandangan dia yang mengatakan wajib ambil riba. Okey. Gana dia kata umat Islam yang melapor dia mereka tu wajib ambil riba. Kalau orang Islam ambil riba tu memurtadkan Islam. Okey. Jadi katanya Syekh Yusuf Qaradawi kata orang Islam yang melabur di Amerika wajib kena ambil riba kerana duit tersebut akan digunakan oleh orang Kristian untuk murtadkan orang Islam. Okey. Anda tak tahu benda perkataan tersebut datang daripada Syekh Yusuf Qaradawi. Yang pertama sekali, siapa pun dia, nama dia siapa pun, ulama mana ke, ulama dalam negeri ke, ulama dalam dua negeri ke, kalau dia menghalalkan riba, jelas dia salah dalam masalah ni. Siapa pun dia. Kerana riba adalah diharamkan oleh Quran dan hadis. Ulama mesti kena ikut Quran dan hadis. Okey, boleh faham? Itu cakap nasab. Siapa pun mesti kena ikut Al-Quran dan hadis. Cuma ada sebahagian daripada ulama yang mengatakan apabila kita terpaksa meletakkan duit di dalam bank yang mengamalkan sistem riba, terpaksa, kalau letak di rumah tak boleh, dalam keadaan darurah, maka tidak menjadi masalah kita letak. Tapi bukanlah kita nak ambil riba tersebut. Tapi apabila ada riba, maka sebaik-baiknya jangan kita tinggalkan perkara tersebut di dalam bank agar ia tidak digunakan oleh orang kafir. Kita ambil, bukan ambil untuk kegunaan peribadi kita. Dia ambil ni kerana nama dia adalah takhallus. Nama dia takhallus. Apa dia takhallus? Kita nak bersihkan perkara tersebut daripada harta kita. Patut nak pergi mana? Kita bagi kepada maslahah ammah, penggunaan yang umum untuk orang Islam, buat jalan ke. Okey, itu cara dia. Tapi tidak ada seorang ulama muktabar pun yang menghalal riba. Orang yang menghalal riba adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Mungkin Syekh Yusuf Qaradawi tidak kata okey, boleh bukan gitu kan? Dia tidak menghalalkan riba, tapi dia kata boleh ambil. Tapi bukan boleh ambil bukan atas alasan penggunaan peribadi. Penggunaan peribadi sepakat ulama mengatakan haram. Jadi kita kadang-kadang ada sebahagian daripada ustaz. Ni sebahagian daripada ustaz. Dia kata ulama ni kata boleh ambil riba. Sebenarnya ungkapan tersebut adalah salah. Okey, boleh faham tak? Di mana salah? Ulama ni kata boleh ambil riba. Okey, sekarang ni ulama tu kata boleh ambil riba. Sedangkan hukum riba dia haram. Bercanggah tak dengan Quran? Jelas bercanggah. Riba ni haram, dia adalah haram yang diketahui mimma ulima minad din bi darurah. Dia bukan kata boleh ambil riba. Tapi silap sebahagian daripada ustaz dia cakap gitu. Akhirnya orang awam faham, boleh ambil riba. Salah. Mana boleh riba? Riba hukum dia adalah haram. Riba adalah dosa yang paling teruk. Tidak ada satu dosa yang Allah Ta'ala isytihar perang mereka riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau sekiranya mu dak buat lagi, aku suruh tinggal riba, aku dak tinggal, maka fa'dhanu, isytiharlah biharbin minallahi wa rasulih, peperangan daripada Allah dan Rasul. Tak ada satu dosa yang Allah Ta'ala isytihar perang melainkan dosa riba. Sebab itulah kalau orang yang mengatakan ada ulama, tak kira lah siapa yang Syekh Yusuf Qaradawi ke, selain daripada Syekh Yusuf Qaradawi ke, mengatakan halal riba, itu adalah salah. Siapa pun ulama mesti kena ikut Quran dan hadis. Dan Syekh Yusuf Qaradawi adalah seorang ulama yang besar, seorang ulama dunia yang cukup besar, tapi ada beberapa fatwa dia bermasalah. Ni secara jujur, ada beberapa fatwa dia bermasalah. Beberapa fatwa dia baik, cuma dia adalah ulama besar. Banyak fatwa dia okey, boleh diambil, tapi ada beberapa fatwa dia. Kita nak tengok mana fatwa dia bermasalah, kita tengok kalau fatwa tu bercanggah
dengan pandangan majoriti ulama, fatwa tu ditolak, tidak boleh diterima. Okey, itu secara mudah ukuran untuk orang awam. Tapi kalau untuk orang alim, lainlah. Syekh Qaradawi fatwa dia boleh diguna, boleh dipakai, dan banyak ulama-ulama mengambil fatwa dia. Tapi dalam masa yang sama ada beberapa fatwa dia memang cukup bermasalah. Kerana manhaj Syekh Qaradawi adalah manhaj taisir, mempermudahkan. Kita boleh faham? Ada beberapa fatwa dia bermasalah. Anda tak mau sebutlah beberapa fatwa dia bermasalah. Macam ni cukup kita cover lagu tu. Tapi dia orang alim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara beliau daripada keburukan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesihatan kepada beliau di dalam berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, riba haram secara mutlak. Tidak boleh. Ada seorang ulama ni yang nak cerita. Ada seorang ulama daripada Mesir dan pernah menjawab jawatan Syekhul Azhar pada suatu ketika dahulu. Ada seorang ulama daripada negara Mesir yang mana beliau pernah menjawab jawatan Syekhul Azhar pada suatu ketika dulu. Okey. Cuma oleh kerana dia terlibat dengan kerajaan ni, ada beberapa fatwa dia bermasalah. Di antaranya dia menafikan di akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali. Dia menafikan Nabi Isa diangkit ke langit. Syekhul Azhar nombor satu ketika dulu. Orang yang pegang kepada Nabi Isa diangkit ke langit, Nabi Isa akan turun kembali di akhir zaman, dia saat itu memandang hina, memandang mana pegang gitu. Nama dia, ana tengok kejap nama dia. Mana ana lupa dah nama dia. Okey, nama dia Syekh Mahmud Syaltut. Dia di antara ulama Azhar yang engkar turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Dan dia di antara ulama Azhar yang mengatakan kalau faedah tu sikit aja, berapa persen saja dimaafkan, dibolehkan, tak ada masalah, boleh. Dia di antara dia. Dan ini di antara fatwa yang salah dia, fatwa sesat dia. Tapi dia ulama besar. Tapi ada beberapa benda yang tersilap. Ini fatwa mengganggu dia. Imam Said Al-Kautsari, seorang ulama besar daripada Turki, membuat kritikan ilmiah terhadap beberapa fatwa dia. Tapi alhamdulillah, Tuhan sayang dia. Di hujung umur dia Allah Ta'ala uji dengan penyakit lumpuh. Sallallahu salamata wal afiyah. Tuhan sayang dia. Dia orang yang rapat dengan Allah. Okey. Maka masa dia sakit saat itu, Mufti Halab, tak silap ingat, Imam Salqini, Ibrahim Salqini, tak silap ingat, daripada Halab, atau ada beberapa orang ulama pergi ziarah dia. Masa tu ramai ulama-ulama dunia mari ziarah dia. Masa tu dia sakit. Dia pun kata, aku saksikan kepada kamu bahawasanya hak yang aku menafikan Nabi Isa turun, aku taubat balik. Hak yang aku menghalalkan riba, kalau sekiranya faedah hak yang sikit, aku taubat balik. Perkara ni dicerita oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Muti. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Muti cerita benda ni, dia ambil daripada Syekh Ibrahim Salqini, tak silap ingat. Yang mana Syekh Ibrahim Salqini, Mufti Halab, dia dengar sendiri daripada mulut Syekhul Azhar dan beberapa orang yang lain lagi. Tapi masalah sekarang ni, masalah penulisan dia tersebar. Itu masalah. Jadi hanya bertaubat pada penghujung hayat. Dalam masa yang sama penulisan dia tersebar, itu benda yang cukup bermasalah. Sebab itulah kita orang yang mempunyai autoriti dalam mengeluarkan fatwa, jangan kita melakukan kesalahan pada awal, pada hujung kita tarik balik. Sebab dibimbangi hak yang kita tarik balik itu tidak sampai kepada orang, hak yang sampai kepada orang hak yang salah. Jadi apa hak yang disebut oleh Syekh Mahmud Syaltut menafikan engkar turun Nabi Isa, hak tu hak yang tersebar. Hak yang dia taubat saat itu tidak tersebar, kan benda tu mendatangkan masalah kan? Itu tak begitu. Benda tu datang masalah. Jadi sebab itulah siapa pun, tambah-tambah hak yang terlibat dengan kerajaan, mufti dan seumpamanya, benda hak yang paling penting sekali benda takwa. Sama dengan kita, bukan dia saja, kita pun sama. Yang penting benda takwa.
Sebab itulah ulama kata dia at-taqwa khairum minal fatwa. Bertakwa lebih baik daripada fatwa. Kena bertakwa kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan apa jua fatwa ni yang live ni. Dan ni nasihat secara umum. Sebab ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Nasihat secara umum, siapa pun dia, sama ada dia tu mufti ataupun tidak, sama ada dia berada di mana, dalam Terengganu ke lain daripada Terengganu, orang yang ingin memberi fatwa mesti kena ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali fatwa kita terkesan dengan maslahah pihak tertentu. Apabila kita terkesan fatwa kita dengan maslahah pihak tertentu, penghujung umur kita hak yang akan menyesal. Hak yang bermasalahnya, fatwa kita silap pada peringkat awal, kita nak bertaubat, akhir kita hanya kabur kepada golongan yang tertentu saja. Sedangkan hak yang tersembunyi adalah fatwa kita, bukan taubat kita. Hak tu bermasalah. Kita boleh faham. Tapi alhamdulillah Syekh Mahmud Syaqut pada hujung umur dia bertaubat. Tapi hak yang masalah selagi masalah. Masalah dia, masalah hak yang tersembunyi, hak yang fatwa dia. Hak yang ditaubat saat itu hanya tersembunyi dalam golongan yang terpencil sahaja. Kita boleh faham kan? Itu di antara benda hak yang bermasalah. Tapi sebenarnya benda fatwa dia itu telah dikritik oleh ulama-ulama besar yang hidup di zaman dia. Dikritik oleh ulama-ulama besar. Di antaranya Imam Zaid Al-Kautsari, seorang ulama besar daripada negara Turki, guru kepada Syekh Abdul Fattah Abu Quddah. Baik, boleh faham Panjang sikit Pak Ali. Okey. Setengahnya kata dia, benda lagi kita saat ni, seumpama makan riba. Riba hukum dia adalah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Cuma gini, hukum riba haram, sepakat ulama tanpa ada khilaf. Tidak ada seorang ulama pun yang menghalal riba. Kalau ada ulama yang menghalal riba, apa nama dia pun, sebenarnya dia telah sesat lagi menyesatkan. Okey, itu hukum dia. Kita kena letak gitu. Boleh faham kan? Ulang sekali lagi. Ni kenyataan yang berani. Sekarang ni hukum riba jelas hukum dia adalah haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba hukum dia diharam dengan kesepakatan ulama. Dengan dalil daripada Quran dan hadis. Dan pengharaman riba adalah mimma ulima min ad-din bid-darurah. Di antara perkara yang diketahui daripada agama secara mudah. Agama Islam, agama yang mengharamkan riba. Okay, boleh faham? Kalau ada ulama yang menghalalkan riba, siapa pun dia, dia sesat lagi menyesatkan. Okey, boleh faham? Siapa pun dia, kerana dia telah menyanggahi Quran dan hadis. Atas nama sikit ke, atas nama banyak ke, sesat lagi menyesatkan. Hak tu mengganggu. Sekarang ni mu nak halal riba gua ni, Quran secara jelas, hadis secara jelas menghalang riba, mu nak halal gua ni. Ulama ni dia bukanlah musyarri', dia bukanlah yang meletakkan, mengasaskan hukum. Dia yang menyampaikan hukum sahaja. Okay, boleh faham? Dia kena sampaikan hukum daripada Quran dan daripada hadis. Dia bukanlah pencipta hukum. Tiba-tiba mu diciptakan hukum, sebenarnya benda itu adalah salah. Okey, boleh faham kan? Okey, habis. Cuma kadang-kadang ulama tu tidak menghalalkan riba. Dia tidak menghalalkan riba. Cuma orang tu silap dengar. Sebahagian daripada orang silap dengar, nampak macam dia menghalalkan riba. Bukan dia menghalalkan riba. Tapi kalau dia menghalalkan riba, macam kita dekat bawah tadi lah hukum dia. Baik.